Okey, kita akan mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayatul taufiq yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi pada malam ini merupakan pertemuan kita untuk siri yang ke-24, yang mana kita akan membincangkan tentang sinopsis juzuk yang ke-24. Kita sangat bersyukur kepada Allah atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini. Semoga kita semua dapat mengambil peluang yang ada ini. Semoga kita dapat mengambil manfaat, kita mengambil istifadah, mengambil faedah-faedah daripada pengisian kita pada malam ini. Yang mana kita sudah sampai pun sebenarnya kepada penghujung kepada sinopsis 30 juzuk. Jadi kita mohon rahmat dari Allah, mohon Allah berkati majlis kita pada malam ini. Jadi kita teruskan dengan juzuk yang ke-24. Kita lihat terlebih dahulu apakah surah yang membentuk juzuk yang ke-24. Juzuk yang ke-24 terdiri daripada 3 surah. Surah yang pertama adalah surah Az-Zumar. Ayat 32 sehinggalah kepada ayat nombor 75. Surah Az-Zumar. Kemudian kita akan ambil keseluruhan ayat yang terkandung dalam surah Ghafir. Kemudian kita juga akan mempelajari keseluruhan ayat yang terkandung di dalam surah Fussilat. Yang mana tiga surah ini ia berada pada juzuk yang ke-24. Jadi kita mulakan dengan surah Az-Zumar, juzuk yang ke-24. Surah Az-Zumar, kita telah pun mempelajari tentang objektif surah Az-Zumar ketika mana kita memasuki pengenalan pembukaan surah Az-Zumar pada juzuk yang ke-23. Jadi surah Az-Zumar, objektif surah Az-Zumar adalah Allah Subhanahu wa taala hendak membuat perbandingan. Allah Taala nak membandingkan di antara ciri dan juga balasan bagi orang yang beriman dan bagi orang yang tidak beriman. Dia ada dua perkara pada satu tujuan ni. Pertama, Allah Ta'ala nak terangkan pada kita apakah perbezaan dari sudut sikap, dari sudut karakter, dari sudut ciri antara orang yang mensyirikkan Allah dengan orang beriman. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan, kalau orang ini dia beriman, dia mentauhidkan Allah, apakah balasan yang Allah nak berikan. Begitu juga
kepada orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka hujungnya surah Az-Zumar ini sebenarnya dia akan kembali kepada seruan untuk mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Kita terus pergi kepada sinopsis ringkas surah Az-Zumar bagi juzuk yang ke-24, yang mana sinopsis ni memang dia ringkas. Kerana waktu kita membincangkan sinopsis surah Az-Zumar ini, kita menghimpunkan ayat-ayat yang mempunyai bentuk perbandingan. Kalau surah sebelum ini, kita kumpul ayat-ayat itu mengikut topik-topik yang berkaitan dengan kumpulan-kumpulan ayat. Tapi dekat surah Az-Zumar, kita buat menggunakan pendekatan yang berbeza, iaitu kita hanya memaparkan sinopsis ayat pada ayat-ayat yang menunjukkan kepada ada perbezaan di antara dua kumpulan. Jadi perbezaan yang selanjutnya yang kita boleh temui pada juzuk 24 yang terkandung dalam surah Az-Zumar, yang pertama pada ayat nombor 43 sehingga ayat nombor 46, kita akan dapat mengetahui tentang ada manusia dia menjadikan Allah tu sebagai pemberi syafaat dia. Dan ada manusia dia mencari syafaat selain dari Allah. Jadi Allah menceritakan tentang bagaimana syafaat yang Allah berikan dengan syafaat kalau tidak minta kepada Allah. Maka apa yang berlaku? Ini perbandingan yang kita boleh temui pada ayat 43 sehingga ayat nombor 46. Kemudian Allah Ta'ala menerangkan perbandingan yang berikutnya pada ayat 53 sampai ayat nombor 59. Allah menceritakan tentang rahmat. Allah buka peluang dengan rahmatnya yang luas, maka Allah menceritakan tentang ada satu kumpulan, dia tidak berputus asa dari rahmat Allah. Dia cari rahmat Allah tu, dia rebut rahmat Allah tu. Tapi ada satu kumpulan, mereka ini tidak mengambil kesempatan di atas rahmat Allah yang luas itu. Ini pada ayat 53 sampai 59. Dan yang terakhir, untuk perbandingan yang terkandung dalam surah Az-Zumar, Allah menceritakan tentang orang yang tidak beriman, dia kafir, apa balasan yang dia akan dapat nanti di hari akhirat? Dia akan ke mana? Dan ada orang yang bertakwa di hari akhirat, dia akan ke mana destinasi dia? Allah nak bawa dia ke mana? Ada perbedaannya. Ayat 71 sampai 74. Ayat 71 sampai 74 inilah yang menjadi kepada sumber penamaan surah yang sedang kita belajar ini, iaitu surah Az-Zumar. Jadi sesiapa yang dia ada Quran terjemahan, maka teruslah buka pada ayat 71 sehingga ayat nombor 74 untuk kita rujuk ayatnya. Sebab dalam nota saya tidak membawa contoh ayat tersebut. So siapa yang ada Quran, dia boleh buka siap-siap pada muka surat 466. Muka surat 466, dia akan jumpa perkataan Zumara. Okey, yang pertama, Allah Ta'ala sebut orang yang kafir. Mereka akan dihalau. Halau ke mana? Mereka dihalau menuju kepada Jahannama. Mereka pergi neraka dalam bentuk group by group. Ini kumpulan pertama. Ini untuk pembalasan orang kafir. Mereka akan dihalau wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Mereka akan pergi ikut kumpulan berkumpulan kepada neraka.
Tapi waktu mereka sampai nak ke neraka itu, pintu neraka itu sudah pun terbuka untuk mereka masuk. Tetapi cara dia masuk ke dalam neraka itu, mereka tidaklah dialu-alukan, tidaklah dirai-raikan. Tetapi apabila mereka masuk itu, mereka telah dicela, mereka telah diperkecilkan, mereka telah dihina oleh para malaikat yang menjaga pintu, yang menjaga neraka itu, dengan mereka bertanya kepada neraka yang masuk, penghuni neraka yang masuk ikut group by group. Dia psycho lagi. Dia psycho apa? Mereka mengatakan, korang yang masuk neraka ni, kan, waktu korang hidup dulu, takkan tak ada orang yang datang bagi peringatan. Korang tak baca ke ayat-ayat yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu? Maksudnya, malaikat ni dia macam mencela lah. Kan? Korang ni masuk neraka ni, kenapa boleh masuk neraka? Maksudnya, korang tak pernah ada Rasul datang ke? Tak pernah ayat Quran dibacakan ke? Tak ada orang ingatkan ke tentang hari kiamat ni? Dan orang yang masuk neraka ni dia jawab. Dia jawab, dia kata apa? Dia kata, qalu bala. Dia kata, ya, sudah tentu ada. Tapi berbeza pula dengan orang yang masuk ke dalam syurga. Boleh lihat pada ayat nombor 73 sampai 74. Apabila mereka dimasukkan ke dalam syurga, secara berombongan, berkumpulan, pintu syurga itu sudah terbuka dengan luas. Apabila mereka nak masuk saja kepada pintu-pintu syurga itu, penjaga syurga itu memuji, dia mendoakan keselamatan, dia kata, Assalamualaikum. Dia kata, salam sejahtera kepada kamu, tibetum, beruntunglah kamu. Lepas tu para malaikat kata apa? Masuklah, fadkhuluha khalidin. Dia kata apa? Malaikat raikan dia, mengalu-alukan. Masuklah, kamu akan kekal di dalam. Jadi ayat 71 dan 74 ini menunjukkan ada perbezaan orang yang tidak beriman ketika mana mereka di dunia. Berbeza dengan orang yang dia beriman ketika mana dia di dunia. Boleh lihat pada ayat 71 dan 74 pada perbandingan di hari akhirat. Maka kita habis untuk surah Az-Zumar. Kita lanjutkan dengan surah yang berikutnya, iaitu surah Ghafir. Siapa yang ada Al-Quran, sama ada Quran terjemahan ataupun Quran yang tidak ada terjemahan, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk muka surat 467 untuk permulaan surah Ghafir, kerana surah Ghafir ini pengenalan sedikit. Surah Ghafir ini merupakan di antara surah-surah yang diletakkan di bawah tajuk surah Hawamim. Dia panggil surah-surah yang pembuka ayatnya ada kalimah Hamim. Ada surah lain disebut sama juga mula Hamim, termasuk surah Fussilat. Surah Ghafir kan. Lepas ni kita belajar surah Fussilat. Yang mana surah Fussilat pun, dia pun mula juga dengan Hamim. Kalau siapa yang ada Quran, dia boleh buka lah. Surah apa dia buka pada surah Fussilat, dia akan jumpa juga nanti perkataan Hamim. Ini bermakna surah Ghafir dengan surah Fussilat, kerana mereka dimulakan dengan huruf Ha dengan Mim, dan ada surah lain yang mereka ni mula dengan Ha dengan Mim, bukan surah Ghafir dengan Fussilat saja. Macam surah Syura, Al-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah dan Al-Ahqaf. Surah-surah ni diletakkan di bawah tajuk surah Hawamim. So lepas ni kalau sebut surah-surah Hawamim,
Apa tu Hawamim? Hawamim tu maksudnya surah yang permulaan ayatnya menggunakan huruf abjad Hamim. Dan menariknya, surah Hawamim ni memang dari susunan Al-Quran dia susun ikut tertib turun surah. Ghafir turun dulu, baru surah Fussilat turun dulu, kemudian surah Syura, dan disusun dalam Al-Quran sama macam dia turun. Untuk maklumat ini, penyusunan Quran, kita kena belajar pada topik yang lain. Cuma saya sebut sedikit latar belakang tentang surah Ghafir. Saya sebut ni supaya tuan-tuan nak belajar lagi. InsyaAllah di Akademi Tadabbur Malaysia kita ada modul-modul itu. Kita ada modul dari sudut penyusunan surah-surah di dalam Al-Quran. InsyaAllah saya dan beberapa rakan sedang fikirkan tahun depan Ramadan nak buat modul apa pula. InsyaAllah kita berazam dengan rahmat dari Allah, setiap masuk Ramadan kita akan penuhkan dengan fahamkan Al-Quran. Jadi insyaAllah mungkin pada tahun berikutnya kita akan belajar pula susunan surah-surah di dalam Al-Quran. InsyaAllah ini sekadar pengenalan. Baik, kita terus kepada surah Ghafir. Surah Ghafir, tujuan surah Ghafir adalah Allah Ta'ala nak jelaskan pada surah Ghafir ini tentang dua perkara tentang Allah. Dua perkara yang berkaitan dengan Allah ni, pertama, dari sudut Allah Ta'ala ni, dia mengampunkan apa saja dosa. Dan dia maha menerima taubat. Siapa yang buat dosa apa sekalipun, kalau dia masih hidup, sekalipun dosa syirik, kalau dia minta ampun, Allah akan ampunkan dosa dia. Dia bertaubat, Allah akan terima taubat dia. Dan yang kedua, Allah Ta'ala nak jelaskan kepada kita dalam surah Ghafir, siapa yang tak ambil peluang untuk beristighfar, tak ambil peluang nak minta keampunan Allah, tak ambil peluang untuk bertaubat, dia akan berhadapan dengan azab Allah yang sangat berat. Allah Ta'ala ni rahmat dia luas sangat. Tetapi kalau dia turunkan azab, azab dia sangat berat. Jadi dekat surah Ghafir nanti, kita akan tengok contoh-contoh. Siapa yang pernah mendapat keampunan Allah dan siapa yang pernah mendapat azab yang sangat dahsyat. Jadi inilah surah Ghafir. Kita lihat kepada sinopsis ayat dia untuk kita mengukuhkan tujuan surah Ghafir ini. Cerita tentang Allah menerima, Allah mengampun dosa, Allah menerima taubat, dan Allah Ta'ala kalau dia turunkan azab, azab itu sangat pedih. Jadi untuk kita tahu maklumat ini lebih lanjut pada objektif surah, mari kita lihat kepada sinopsis ringkas surah Ghafir. Seperti kebiasaannya, kita melihat terlebih dahulu kepada permulaan ataupun muqaddimah ataupun kepada pembuka surah Ghafir. Siapa yang ada Al-Quran, dia boleh buka surah Ghafir ini, muka surat 467, kita akan lihat 9 ayat yang pertama, permulaan surah Ghafir, ia bertepatan dengan tujuan surah Ghafir yang telah pun kita bentangkan. Jadi kita tengok kepada permulaan ayat surah Ghafir yang 9 ayat pertama. Tapi kita ambil contoh, taklah ambil kepada 9 ayat yang pertama. Kita ambil pada lebih kurang pada apa? Kita ambil pada ayat yang kedua dan ayat ketiga saja. Okay, kita tengok.
Waktu kita membaca surah Ghafir, juzuk yang ke-24. Lepas kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Ayat kedua tu kita akan jumpa. Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa? Tanzilul kitabi minallahil azizil alim. Allah Ta'ala menyebutkan tentang apa? Tentang turunnya Al-Quran ini daripada Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Kenapa Allah gandingkan turun Quran dengan sebut nama dia maha perkasa? Dari siapa yang belajar nama Allah yang perkasa Al-Aziz ni, dia akan tahu sebenarnya kenapa Allah sebut nama Al-Aziz. Maksudnya dekat ayat pada nama Allah yang dikaitkan dengan penurunan Al-Quran Al-Aziz sudah pun memberikan kita gambaran. Kalau guna Al-Aziz ni, mesti ada kaitkan dengan Al-Aziz ni macam perkasa kan. Al-Aziz ni dia dikaitkan dengan azab. Dia dikaitkan dengan Allah Ta'ala ni sangat tegas. Itu Al-Aziz. Tapi kita tak jumpa lagi apa contoh keperkasaan Allah tu. Kita baca ayat 3, kita akan jumpa. Ghafiriz zambi wa qabilit tawbi syadidil iqabi dhit taul. Waktu kita baca dekat ayat Ghafiriz zamb, Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui Al-Alim tadi tu apa? Yang mengampunkan dosa, yang menerima taubat. Ini dia dikaitkan dengan Al-Alim. Lepas tu Allah sebut pula, Allah Ta'ala sebut pula syadidul iqab, yang dahsyat azabnya. Ini dikaitkan dengan nama Allah Al-Aziz. Jadi waktu kita baca ayat 3 ni, kan, daripada 85 ayat surah Ghafir, kita sudah dapat gambaran awal. Surah Ghafir ni sebenarnya nak cerita pasal apa ni? Apa tujuan surah Ghafir ni? Daripada permulaan ayat surah Ghafir kita dah tahu dah. Kita dapat gambaran Allah Ta'ala kata dia yang menurunkan Al-Quran itu apa? Dia mengampunkan dosa dan lagi menerima taubat. Allah yang menurunkan Al-Quran ini apa? Dia ini kalau dia turunkan azab, azabnya sangat dahsyat. Jadi itulah tujuan kepada surah. Untuk kita pergi kepada maklumat lanjut, kerana tujuan surah kita dah tahu, 9 ayat pertama pada surah Ghafir adalah pembukaan yang sudah pun memberikan kita gambaran awal. Surah Ghafir ni dia akan bawa kita kepada maklumat apa? Kita teruskan kepada ayat nombor 10 sehinggalah ayat yang ke-22. Okey. Kemudian kita akan pergi kepada ayat 23 sampai 54, kisah Nabi Allah Musa bersama Fir'aun. Okay. Maksudnya pada ayat 10 sampai ayat 22 Allah Ta'ala terangkan macam mana dahsyatnya orang kalau dikena azab. Ini bermakna, tengok ya, dekat permulaan surah Al-Ghafir ni, lepas ayat 9 tu Allah terangkan dahsyatnya dia punya azab ni. Allah mulakan pada ayat 10 tu. Sebab kalau kita baca je ayat 10 tu, tu takkan jumpa tentang Allah nak cerita pasal azab dia. Lepas tu orang masuk neraka macam mana. Dia nak keluar neraka tu. Sebab apa? Sebab dia tak tahan azab. Jadi itu sudah pun memberikan kita gambaran lebih jelas lagi. Jadi untuk lebih-lebih jelas, kena lihat setiap ayat pada kumpulan ayat 10 sampai 22. Untuk memahamkan kita lagi. Nak bagi lekat lagi maklumat ni. Nak bagi ada rasa lagi. Kan? Nak bagi ada penghayatan lagi. Allah Ta'ala mendatangkan, Allah memaparkan kisah Nabi Allah Musa alaihi salam bersama dengan Fir'aun
daripada kumpulan ayat 23 sampai 54. Jadi dekat kumpulan ayat ni, mari kita lihat. Kita ambil beberapa contoh ayat yang pada kisah Musa dengan Firaun itu ada cerita yang pasal azab tu. Jadi kita lihat pada slide yang berikutnya, kita tengok contoh dia. Okey. Kita tengok contoh pada ayat 45 sampai ayat nombor 46. Lepas tu nanti kita ambil contoh ayat lain tapi kita pergi pada ayat nombor 49 saja. Okey, tapi dia masih lagi duduk kumpulan ayat dekat kisah Nabi Musa AS bersama Firaun. Sebab itu kita jumpa banyak kisah Musa kan, tapi kita kena ingat begini. Walaupun kisah Musa tu berulang banyak kali, tapi cerita dia tak sama. Tak sama tu maksudnya, waktu cerita Musa duduk pada surah lain, dia punya plot cerita dia sebenarnya angle lain. Walaupun watak yang sama, Musa, Firaun, Bani Israel, tapi waktu kisah itu berada pada surah tertentu, dia sebenarnya cerita tentang plot ataupun sudut lain. Ketika kisah Musa berada dalam surah Ghafir, dia akan bawa cerita, plot cerita yang sudut lain. Betapa bijaksananya Allah Ta'ala tu. Kalau kita baca kisah-kisah ni, kita akan dapati, yalah betul lah walaupun kisah dia berulang, tapi sebenarnya kisah dia tak sama. Kisah tu tak sama maksudnya, walaupun dia berulang cerita, tetapi dia bawa sudut yang berbeza. Jadi dalam surah Ghafir, kita akan tengok contoh yang Allah nak tekankan pasal kisah Musa dengan Firaun ni, kisah apa? Kita tengok pada ayat nombor 45 dengan ayat 46, kita terus fokus kepada tujuan surah Ghafir. Kita akan tengok Allah Ta'ala cerita kepada kita tentang Firaun. Allah Ta'ala sebut, kita terus baca terjemahan ayat ya. Tapi kita tengok juga yang ayat Quran dia. Okey, kalau kita baca pada ayat 45 yang ujung sekali tu, dekat ayat Quran tu saya telah boldkan tulisan tu. Kita jumpa tak perkataan yang su'ul azab. Azab, kita jumpa azab kan? Penghujung ayat 45 kita jumpa azab. Penghujung ayat 46 kita juga jumpa azab. Cuma waktu ayat 45 hujung dia, su itu azab yang sangat buruk. Pada penghujung ayat 46, jumpa perkataan asyaddal azab. Azab yang sangat dahsyat. Itu dipanggil asyad. Dahsyat. Azab sangat dahsyat. Jadi kalau kita tengok cerita Firaun ini duduk dalam surah Ghafir tu memang tepat. Allah letak ayat dia, cerita dia memang tepat pada konteks surah Ghafir itu. Sebab surah Ghafir kan kita belajar tadi kan tujuan surah apa? Allah nak bagi tahu dekat dia kalau dia turun azab, azab dia dahsyat. Jadi antara manusia yang Allah bagi contoh yang pernah dapat azab yang dahsyat adalah pada Firaun. Jadi kalau kita baca pada ayat 45 kan, Allah Ta'ala berfirman, maksudnya maka dia diselamatkan oleh Allah daripada tipu daya mereka. Siapa dikaitkan dengan tipu daya mereka ini? Ini dia dikaitkan dengan kisah ada seorang ahli keluarga Firaun yang dia beriman. Dia selamat. Manakala Firaun bersama-sama kaumnya, dia ditimpa, Allah Ta'ala kata apa? Wahaqa bi ali fir'auna su'ul azab. Dia ditimpa azab yang sangat buruk. Nak tahu azab dia buruk, semua orang tahulah yang kita tahu kan azab yang buruk yang pasal laut kan. Tapi kita tengok. Allah Ta'ala cerita, dia tak cerita panjang lebar pasal laut tu gini-gini kan. Itu pada surah lain. Tapi Allah Ta'ala fokus pada angle yang dia dapat azab tu, azab yang sangat buruk. Lepas tu buruknya azab dia dapat, Firaun dapat dengan orang yang ikut dia ni, ketika mana mereka berada di alam kubur, di alam barzakh,
Setiap petang, waktu pagi, pada waktu petang, mereka akan merasa bahang panas yang neraka tu di alam barzah. Sekarang ni lah Firaun rasalah pagi petang mereka merasa bahang azab api neraka. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ghafir. Lepas tu Allah Ta'ala kata nanti waktu dia hidup pula di hari akhirat nanti, malaikat-malaikat Allah suruh buat apa? Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Allah Ta'ala kata, masukkanlah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya ke dalam azab api neraka yang sangat dahsyat. Jadi waktu kita amati ayat 45 dan 46 ni, sebenarnya pada kisah Fir'aun, sebab semua orang tahu kisah Fir'aun kan? Semua orang tahu kisah Musa. Tetapi kalau kita belajar ikut tujuan surah, kita akan jumpa sudut berbeza ketika Allah cerita Fir'aun dalam surah Ghafir. Allah Ta'ala nak tekankan pada apa tahu? Nak tekankan kepada apa? Bahawanya kau tengoklah macam mana azab kena Fir'aun itu. Dah lah dapat azab yang buruk, masa dalam kubur mereka rasa kepanasan api neraka, pagi dan petang, dan waktu mereka di hari akhirat nanti, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, Allah bagi dia azab yang sangat dahsyat. Asyaddal azab. Sebab itu tuan-tuan dan puan ya, kalau siapa yang belajar tentang azab neraka, okey, Firaun ini di antara azab yang paling berat. Dia ada 3 azab paling berat dalam neraka. Ada 3 azab yang Allah janji siapa dapat azab ni dia akan berat. Azab paling berat. Maksudnya kalau orang tanya, azab apa yang paling berat sekali dalam neraka? Kita kata ada 3 kumpulan yang akan dapat azab paling berat. Yang pertama, orang munafik lah. Sebab Allah Ta'ala kata apa? Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. 1. Kumpulan kedua adalah golongan yang minta hidangan dari langit surah Maidah tu. Ya, Al-Hawariyun tu. Bukan kita kata nanti di akhirat mereka kena azab. Tak. Kita sebut contoh. Ingat lagi tak waktu kita belajar suratul Maidah yang Allah kata, korang minta hidangan ni turun dari langit, kalau korang tak nak beriman, Allah Ta'ala warning apa? Korang akan dikenakan azab yang azab itu tak pernah diberi kepada orang selain kamu. Maknanya itu azab yang sangat pedih. Dan yang ketiga, siapa yang dapat azab yang sangat pedih? Jawapan dia inilah. Ayat 45 dan 46 ni. Siapa dia? Adalah Fir'aun. Ini memang jelas di dalam Al-Quran. Ni 3 kumpulan ni adalah kumpulan yang mendapat azab yang paling teruk di dalam neraka. Kalau yang Al-Maidah tadi, kita bukan kata dia akan diazab, tapi Allah beri warning. Dia akan dapat azab yang berat. Okey, dah boleh jelas, dah boleh nampak daripada kisah Fir'aun ini dengan tujuan surah untuk ada lagi penghayatannya. Untuk lebih rasa azab Allah ni berat. Kenapalah masa nyawa masih ada, Rasul masih ada, wahyu-wahyu diturunkan, kenapalah tak nak ambil rahmat Allah? Sedangkan rahmat Allah ni luas sangat. Kan? Allah buka pintu pengampunan. Kalau kau buat syirik sekalipun, kalau kau masih hidup, Allah ampunkan dosa. Tapi kenapa tak nak? Kan? Jadi kita belajar surah Ghafir ni, kalau kita jadi orang berdosa ni, ya Allah, janganlah aku termasuk kumpulan orang diazab. Allah Ta'ala kalau bagi azabnya sangat pedih. Maka terkesan surah Ghafir ni kepada kita. Jadi untuk lebih ada rasa lagi, kita ambil contoh lain. Tengok ayat 49. Ayat nombor 49 ni, kalau tuan-tuan baca, kita akan dapati betapa beratnya azab neraka tu, sampaikan penghuni neraka dia minta kepada Allah supaya ringankan sikit je azab tu. Maksud dia, faham tak? Kenapa dia minta ringankan sikit? Sebab dia tak tahan azab neraka ni. Ya Allah, dahsyatnya azab neraka ni. Sehingga mereka merayu, mereka pergi minta kepada malaikat penjaga neraka supaya deal kepada Allah, jumpa Allah, beritahu kepada Allah supaya ringankanlah azab neraka untuk penghuni neraka ni walaupun 1 hari. Kenapa mereka minta ringankan?
Kita baca dulu ayat dia. Allah Ta'ala kata, وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ. Orang yang berada dalam neraka, dia berkata kepada malaikat penjaga neraka. Apa yang dia kata? Dia kata, sekejap dia kata apa? Sekejap Dia kata, dia kata, sekejap, saya tak nampak ayat dia. Okey, dia kata, ud'u rabbakum. Dia kata, berdoalah kepada Tuhan kamu. Dia, mana punya neraka ni, dia tahu dia memang tak boleh keluar neraka. Memang takkan dapat keluar neraka sampai bila-bila. Tapi mereka buat jalan lain, jumpa para malaikat penjaga neraka, minta tolong. Pergi jumpa Tuhan. Buat apa? Yukhaffif anna yawman minal azab. Mintalah kat Tuhan tu ringankan sedikit azab kepada kami. Meringankan azab. Kalau kita baca ayat nombor 59 ni, saya salah terjemah tu. Yang dekat walau sedikit ni, tuan-tuan tanda padam. Bukan walaupun sedikit, walaupun satu hari. Tolong tu. Punya takut dengan azab neraka ni sampai silap tulis. Tengok ayat dia. Ayat dia sebenarnya macam ni. Mereka minta kepada malaikat tadi jaga neraka, korang pergilah jumpa Tuhan korang. Korang mintalah kepada Tuhan tu ringankanlah sedikit azab kepada kami. Yauma, walaupun satu hari. Tengok tuan-tuan. Tolong betulkan. Bukan walaupun sedikit, tapi walaupun satu hari. Dia sedikit. Tapi sedikit yang kedua tu tukar kepada satu hari. Okey. Waktu kita baca ayat 49 ni kan, dekat surah Ghafir kan, apa yang tuan-tuan dapat rasa? Ataupun apa yang kalau kita boleh bayangkan kan, kita visual, letakkan diri kita macam mana yang ahli neraka ni, kenapa dia minta ringankan azab walaupun satu hari je? Mintalah satu hari je lah ringan azab, satu hari je. Kenapa? Kerana mereka tahu, mereka tak tahan azab Tuhan ni, dahsyatnya azab Tuhan ni. Kan syadidul iqab. Jadi mereka minta ringankan. Dapat satu hari pun cukup lah. Kenapa ada ayat? Kenapa ayat ini dia berada dekat surah Ghafir ini? Itu soalan dia. Kenapa ayat ni dia ada dekat sini? Sebab itulah dia kena dengan konteks surah Ghafir. Kita belajar tadi dah kan, Allah Ta'ala sebut dia tu maha pengampun, penerima taubat, dan dalam masa sama, syadidul iqab. Okey. Na'udzubillah. Semoga Allah jauhkan kita daripada kita masuk ke dalam neraka Allah. Janganlah. Kerana azab neraka Allah tu sangat berat. Kita nak ambil yang nombor satu tu. Nak ambil Allah tu maha pengampun. Nak ambil peluang Allah tu maha penerima taubat. Okey, kemudian kita lanjutkan lagi sinopsisnya. Okey, waktu kita baca pada ayat 55 sampai 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang, Allah Ta'ala mendatangkan, Allah memaparkan ayat-ayat Quran dan ayat-ayat Al-Kauniyah. Okey, mungkin ada yang akan bertanya, apa tu ayat Al-Kauniyah? Okey, ayat, apa maksud ayat? Kalau ayat Quran, kita tahulah ayat Al-Quran. Kalau ayat Al-Kauniyah, ayat ni sebenarnya dia maksudnya adalah alamat, tanda. Tanda. Ayat juga membawa maksud alamat, iaitu tanda. Okey, tanda. Tanda tu kenapa dengan tanda tu? Tanda itu nak menunjukkan bahawa kewujudan ada Tuhan yang Allah tu wujud. Allah Ta'ala tu berkuasa. Allah Ta'ala tu Esa. Jadi nak membuktikan, nak menandakan Allah tu wujud, nak menandakan, nak membuktikan, itulah maksud ayat. Okey, maka nak menandakan, nak membuktikan Allah tu wujud, Allah tu berkuasa, Tuhan tu hanya satu, maka dipaparkan Al-Kauniyat. Al-Kauniyat tu apa? Al-Kauniyat tu segala penciptaan Allah dekat alam semesta ni yang kita boleh tengok, yang kita boleh nampak, yang kita boleh rasa,
yang membuktikan apa yang kita nampak, kita rasa, kita dengar tu, maknanya tentu ada penciptanya. Tentu pencipta tu berkuasa. Itulah mana Al-Kauniyah. Tapi dekat surah Ghafir, saya tak nak sebutkan contoh dia, sebab nanti dekat surah Fussilat, kita akan sebutkan contoh. Apakah contoh ayat, iaitu tanda-tanda Al-Kauniyah. Kauniyah itu maksudnya makhluk penciptaan Allah yang menandakan, menunjukkan Allah Ta'ala itu wujud. Allah Ta'ala itu berkuasa. Tuhan itu satu. Nanti kita akan buktikan dekat surah Fussilat. Dalam masa yang sama, dekat kumpulan ayat 55 sampai 83 ni, Allah Ta'ala menyebutkan tentang siapa yang buat tak kisah dengan ayat Quran, yang ayat Quran ni sebenarnya sudah membuktikan yang menurunkan Al-Quran itu, empunya kepada Quran itu maha berkuasa. Kalau diabaikan, Allah bagikan peringatan apakah sebenarnya yang dia akan dapat. Macam tu juga kalau ada manusia yang dia, kalau dia mengabaikan, dia berpaling, sedangkan dia nampak depan mata dia ada banyak makhluk alam sekeliling ni yang membuktikan bahawa Tuhan itu maha hebat, jika dia tak juga ambil pengajaran, maka mereka diancam pada kumpulan ayat 55 hingga 83. Okey, moga-moga jelas. Kemudian kita terus pergi kepada penutup surah Ghafir. Kita lihat kepada ayat 84 dan 85, yang mana penutup surah Ghafir ini, dia mempunyai pertalian yang rapat dengan pembuka surah Ghafir. Pertalian rapat tu dari sudut mana? Mempunyai munasabahnya. Hubungan rapat tu, kalau dekat surah Ghafir, kita tahu pada ayat 2 dan 3 tadi, ingat, Allah Ta'ala ni sebagai apa? Ghafirid dhanbi. Waqa, lepas tu Allah Ta'ala penerima taubat kan? Maka penutup surah Ghafir sebelum masuk kepada surah lain, Allah Ta'ala bagi peluang, taubatlah, taubatlah, taubatlah. Okay? Kenapa? Kalau ketika mana azab tu korang dah nampak, dia dah datang, dia dah turun, waktu tu tidak ada lagi taubat. Jadi, mari kita lihat pada ayat nombor 84 dan 85 untuk mengukuhkan tujuan surah Ghafir ini. Jadi kalau waktu kita baca ayat nombor 84 terjemahannya, kita akan tengok Allah Ta'ala cerita. Allah Ta'ala cerita apa? Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Mari kita hayati ayat ni. Kita hayati ayat ni supaya nak masuk dalam jiwa kita, kita pegang sampai bila-bila kita teringat. Kita buka saja surah Ghafir, kita dah ingat tujuan surah. Lepas tu kita tengok contoh azab yang berat. Lepas tu tengok pada penutup surah Ghafir ni, yang mengajak kita, ambillah peluang, taubatlah, bertaubat. Tapi kalau tak ambil peluang bertaubat tu, apa jadi? Maka Allah Ta'ala kata, maka ketika mereka melihat azab kami, waktu tu mereka akan berkata, kami beriman kepada Allah sahaja. Kami tak beriman kepada benda-benda yang menyebabkan kami jadi musyrik. Waktu dah tengok azab Allah, baru korang nak kata beriman. Tengok Allah Ta'ala cerita. Kalau Allah Ta'ala cerita macam ni, memang benar, nanti ada manusia macam tu. Lepas tu ayat 45. Waktu ayat 45, Allah Ta'ala bagi tahu. Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata, falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Allah Ta'ala kata apa? Maka keimanan sewaktu melihat azab kami tidak lagi berguna buat mereka. Saya garis keadalan tu. Maknanya apa? Kalau kita amati ayat ni, Allah bagi peluang untuk taubat.
Allah bagi peluang nak ampunkan kesalahan. Kan? Allah ingatkan azab dia ni berat. Berat. Tapi orang-orang Arab musyrikin buat tak kisah saja. Sedangkan Allah dah cerita sampai masa depan hari akhirat tu nanti jadi apa. Tapi sesiapa yang lepaskan peluang untuk dia menerima Islam, menerima Rasulullah, tinggalkan perbuatan syirik, kan? Maka dia akan jadi kumpulan ayat 84 dan 45 ni. Waktu mereka dah nampak azab neraka, waktu tu baru nak berubah, tapi waktu tu Tuhan bagi tahu apa? Tidak lagi beriman waktu melihat azab kami. Waktu dah diazab itu, akan datanglah ya ayat 49 yang kita baca sebelum tadi tu. Waktu tu korang semua akan merayu menggunakan orang tengah malaikat penjaga neraka supaya Allah ringankan azab itu walau sehari. Waktu itu tidak ada lagi sebarang permohonan, permintaan untuk ringankan azab. Maka habislah surah Ghafir. Jadi ambillah kesempatan pada bulan Ramadan ini untuk kita minta keampunan kepada Allah. Kita khatam Al-Quran. Siapa yang khatam Quran, dia baca surah Ghafir tu. Tapi kalau tak ambil peluang, baca saja surah Ghafir tu, semata-mata nak kejar, dialah paling laju khatam Quran, dialah grup yang cepat khatam Quran, tapi tidak mahu ambil kesempatan untuk memohon taubat kepada Allah ni, ya Allah. Ruginya lah kalau dah khatam Quran, tetapi tidak mengambil kesempatan waktu baca surah Ghafir lalu dekat surah nombor 40 ni untuk memohon keampunan Allah. Moga-moga kita semua yang rajin baca Quran, yang kita faham Quran ini, kita tidak dimasukkan oleh Allah walaupun sekejap di dalam api neraka. Kerana azab neraka itu sangat dahsyat. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita, segala dosa yang kita lakukan sepanjang kita hidup selama ini, kan. Sejak kita balik dulu sampailah ke hari ini, kita maulah taubat pada Allah. Kerana Allah Ta'ala memberi peluang kepada kita untuk kita bertaubat. Kita tak nak jadi manusia pada ayat nombor 84. Jadi kita teruskan dengan surah Fussilat. Surah yang terakhir untuk malam ini, juzuk 24, surah Fussilat ayat 1 sampai ayat nombor 46. Kita lihat terlebih dahulu kepada tujuan surah Fussilat. Okey, sebelum kita pergi kepada tujuan surah Fussilat, apa makna Fussilat? Apa makna Fussilat? Siapa ada Quran terjemah, dia tengok apa makna Fussilat. Fussilat itu dia ada kaitan dengan yang dijelaskan. Apa yang Allah jelaskan? Dia bukan sebut saja, tapi Allah jelaskan. Allah terangkan, Allah perincikan. Maka kita tengok apa tujuan surah Fussilat. Waktu kita baca surah nombor 41, surah Fussilat, kita akan dapati sebenarnya tujuan surah Fussilat ini adalah untuk memperincikan. Allah Ta'ala nak, sebab tu namanya Fussilat, Allah Ta'ala nak memperjelaskan lagi tentang keagungan Allah. Okay, surah Fussilat ni surah yang memperincikan lagi, menerangkan dengan lebih jelas lagi. Allah Ta'ala tu keagungan dia macam mana, yang mana Allah yang agung itulah yang telah menurunkan Al-Quran. Dalam masa yang sama, keagungan Allah Ta'ala itu boleh ditemui, boleh didapati, boleh nampak melalui ayat-ayat kauniyat. Ini yang saya sebut tadi, kita akan tengok contoh. Apakah ayat-ayat ataupun tanda-tanda yang membuktikan Allah itu maha agung, maha hebat, maha besar, maha berkuasa? Maka kita akan tengok contoh pada kauniat dia, iaitu pada penciptaan-penciptaan yang Allah Ta'ala telah ciptakan.
Jadi kita terus pergi kepada sinopsis ringkas surah Fussilat. Kita lihat terlebih dahulu pembukaan ataupun muqaddimah surah Fussilat. Kita ambil 12 ayat yang pertama menjadi kepada pembukaan surah Fussilat ini. Maka pada ayat 1 sampai 12 kita boleh letakkan di bawah satu tajuk, yang mana ayat 12 ayat pertama ini Allah Ta'ala telah memaparkan keagungan Allah Ta'ala itu dengan boleh lihat dari sudut apa. Cara macam mana Allah memaparkan keagungan dia dengan menurunkan Al-Quran. Sebab Al-Quran ni Al-Quran ni hebat. Quran ni mulia, Quran ni agung. Sebenarnya daripada Quran tu sendiri sebenarnya siapa yang hati dia bersih, dia buka pintu hati dia, mata hati dia hidup, dia akan dapati Quran itu sendiri sudah dapat membuktikan kehebatan Allah, keagungan Allah. Dalam masa yang sama, Allah juga membuktikan dia tu maha agung dengan Allah bawa contoh makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan yang ada di alam semesta ini yang kita panggil dia Al-Kauniyat. Okey, ada 12 ayat yang pertama. Maka untuk 12 ayat pertama ni kita tengok contoh. Kita tengok contoh pasal Quran, kita tengok contoh tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah, yang makhluk ciptaan Allah itu dia di bawah tajuk Al-Kauniyat, Al-Kauniyat, yang kauniyat itu sebenarnya tujuannya adalah untuk tanda, ada bukti menunjukkan Allah itu wujud. Allah tu maha berkuasa, Allah tu maha hebat. Baik, kita tengok contoh. Waktu kita baca ayat nombor 3 dengan ayat nombor 4, memang kita akan jumpa Allah mulakan dengan perkataan apa? Kitabun fussilat ayatuhu. Sebuah kitab, iaitu Quran lah, yang dijelaskan ayat-ayatnya satu persatu. Ini ayat 3 dan 4 ni sebenarnya pasal Quran. Pasal fungsi Quran ni untuk apa? Quran ni dia fungsinya untuk menyampaikan berita gembira, bagi tahu dekat orang beriman. Nanti nak dapat apa berita gembira dia. Lepas tu kepada orang tak beriman pula, dia akan dapat apa. Okey, itu pada ayat 3 dan 4. Ayat Quran kita sedia maklumlah. Okey, kita pergi kepada sudut yang kedua. Cara yang kedua, macam mana Allah Ta'ala nak memaparkan, nak menunjukkan dia ini maha berkuasa, dia wujud, dia itu esa. Allah menggunakan kaedah kedua dengan memaparkan ayat-ayat kauniyat. Tengok contoh. Okey. Kalau kita baca ayat 9, kita tengok ayat nombor 9 dengan ayat nombor, kita tengok ayat nombor 9 dengan ayat nombor 10 lah. Kita akan jumpa tentang Allah menciptakan bumi ini sebab selama 6 hari. Ini sebenarnya pada penciptaan bumi. 6 hari. Ini ayat dia. Saya tunjuk contoh saja. Kita tidak mahu ulas tentang langit jadi dulu ke, bumi jadi dulu ke dan sebagainya. Itu kita kena bahas pada kita kena kumpul ayat-ayat tu. Tapi kalau kita baca dekat sini sebenarnya, kenapa ayat mula-mula duduk dekat surah, dekat kumpulan ayat yang pembukaan surah Ghafir, surah Fussilat ini, macam ni. Kalau dia begini, kan Fussilat tadi kan fungsinya memperincikan kan. Okey, maksudnya begini. Kalau Allah Ta'ala sebut tentang dia cipta bumi saja, kita sudah nampak Allah tu berkuasa, betul tak? Kan, kita tahu dah, pasal kita tengok bumi ni, luasnya bumi ni, semua orang boleh duduk. Kan, kita dekat Malaysia ni pun kita tak habis jalan lagi. Semua negeri dekat Malaysia ni, betul tak kan? Tak habis lagi. Kita yang lahir dekat negeri kita tu pun kita tak habis lalu lagi. Tak pernah masuk semua daerah dan kampung, betul tak? Kan, maksudnya kalau Allah sebut dia cipta bumi pun sudah menunjukkan dia tu maha berkuasa. Dialah Tuhan yang satu-satunya. Tetapi dekat Fussilat, dia bukan sekadar cerita cipta bumi tu,
Tapi Allah Ta'ala perincikan lagi pada bumi itu. Itulah namanya fussilat. Lepas tu kita tengok dekat tujuan surah tadi apa? Dekat tujuan surah tadi kan Allah kata, tujuan dia adalah untuk apa? Untuk memperincikan. Maknanya, dalam surah Fussilat ni, bukan sekadar Allah menyebut tentang dia ciptakan sesuatu ini, tapi Allah detailkan lagi, Allah jelaskan lagi, perincikan lagi. Macam Allah Ta'ala sebut ayat 9 dan 10, cerita tentang dia telah cipta bumi, tapi dia perincikan. Berapa hari dia cipta bumi tu. Lepas tu dekat bumi tu pula, dia ciptakan apa lagi dekat bumi tu. Itu dia panggil perinci. Dia bumi tu, al-ardu tu, bumi tu sudahlah menunjukkan Allah tu berkuasa. Tapi sebab dia dalam surah Fussilat, maka kumpulan ayat Fussilat ini adalah untuk memperincikan lagi, nak bagi lagi nampak, bumi tu memang orang akan rasa betul lah, Allah Ta'ala yang maha pencipta dia. Tapi nak menunjukkan lagi kehebatan Allah tu, Allah perincikan. Contoh kalau ayat 9 ni, Allah Ta'ala sebut dia menciptakan langit bumi tu apa? Khalaqal arda fi yawmain. Menciptakan bumi dalam masa 2 hari. Lepas tu sambung lagi ayat nombor 10 tu, Allah Ta'ala menyebut tentang dekat bumi tu, lepas Allah ciptakan bumi tu, dekat bumi tu Allah letakkan apa? Allah jadikan apa? Ni diperincikan lagi dekat bumi tu. وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا. Allah jadikan di atas bumi itu ada gunung-gunung yang tersegam tinggi. Lepas tu Allah jadikan kat bumi ni apa lagi? Allah perincikan lagi. وَبَارَكَ فِيهَا. Allah berkat ada bumi ni. Lepas tu apa lagi dekat bumi ni Allah Ta'ala buat? Allah perincikan lagi. وَقَدَّرَ فِيهَا. وَقَدَّرَ فِيهَا. وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. Jadi Allah Ta'ala kata Allah perincikan lagi. Lepas tu dekat bumi ni pula Allah jadikan bahan-bahan keperluan hidup untuk penduduk yang akan berada di bumi ini dalam tempoh 4 hari pula. Jadi waktu kita baca ayat 9-10 ni kan, Allah perincikan. Sebab kalau waktu kita baca ayat sebelum ni kan, Allah Ta'ala kata dia cipta bumi, dia cipta langit. Tapi Allah tak perincikan dengan seperinci macam surah Fussilat. Kerana Allah Ta'ala nak letakkan maklumat dalam Fussilat itulah untuk Allah perincikan. Jadi kita akan dapati, surah Fussilat ni, dia bukan sekadar memaparkan keagungan Allah Ta'ala itu boleh dilihat dari sudut dia menciptakan sesuatu dekat alam semesta ni. Macam bumi ni memang terang-terang nampak jelas lah. Kan? Tapi Allah memperincikan pada penciptaan itu. Macam pada tempoh masa, lepas tu ada gunung-gunung, lepas tu bumi ni, apa lagi Allah ciptakan untuk manusia hidup? Sebab dia akan berada di atas bumi itu. Okey, selesai dekat sini. Ini contoh dia. Jelas ya, boleh bezakan apa makna ayat-ayat kauniat. So lepas ni kalau dengar ayat-ayat kauniat tu dah boleh faham dah. Ayat maksudnya tanda. Tanda untuk apa? Tanda yang menandakan ada pencipta tu. Hebat pencipta tu. Jadi nak tahu pencipta tu hebat, pencipta tu berkuasa, maka tanda tu boleh nampak dekat mana tanda tu? Tanda tu dekat al-kauniyat. Kauniyat tu apa? Yang ada di alam semesta ni lah. Itulah maksud ayat kauniyat. So jangan terkeliru lagi. Dengan ayat kauniyat dah boleh faham dah. Okay, cuma surah Fussilat dia special. Dia special apa? Dia memperincikan. Dia jelaskan lagi. Sebab tu namanya Fussilat. Okey, kita lanjutkan dengan sinopsis yang berikutnya. Okey. Pada sekumpulan ayat 13 sampai 36, Allah Ta'ala cerita tentang akibat manusia yang dia tak ambil kisah juga. Walaupun Allah dah perincikan betapa hebatnya dia mencipta bumi tadi dan lain-lain lah. Pada ayat-ayat kauniat tadi, Allah Ta'ala cerita apa akibat dia. Lepas tu Allah Ta'ala cerita bagi siapa yang dia tersentuh, dia percaya, dia yakin betul lah. Allah Ta'ala tu satu je yang boleh cipta bumi tu, Allah tu je. Dialah satu-satunya Tuhan yang layak kita sembah. Maka Allah menyebutkan apakah akibat yang dapat bagi orang yang beriman.
Jadi untuk kumpulan ayat ni saya sebutkan dua contoh. Dua contoh tu maksudnya orang yang dia tak ambil kisah juga, dia tak nak juga beriman, masih lagi nak menduakan Tuhan, mensyirikkan Tuhan kan? Allah sebut akibat dia apa? Dan saya tunjukkan satu contoh bagi orang yang sebaliknya. Okay, kita tengok contoh. Kalau tuan-tuan baca pada ayat nombor 13, tuan akan jumpa tentang Allah Ta'ala beri warning, dia akan dapat azab dalam bentuk peti, sa'iqah, macam mana Allah telah hantar kepada kaum Ad dengan kaum Samud. Itu ayat 13. Lepas tu kita baca pula dalam kumpulan ayat tadi, sinopsis tadi, kita akan jumpa ayat nombor 30 pula. Ni saya buat contoh ayat terus 30. Kita akan jumpa satu lagi kumpulan yang dia beriman. Allah Ta'ala kata apa dekat mereka? Allah Ta'ala kata, وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُعَدُونَ. Mereka akan dapat berita gembira dalam syurga. Dan mereka akan dapat berita gembira tentang syurga yang Allah janji pada mereka. Nampak tak ada perbezaan tak? Contoh ayat 13 ni, mereka diancam akan dapat azab peti. Seperti yang pernah Allah hantar kat kaum Ad dan kaum Samud. Lepas tu pula Allah Ta'ala cerita ada kumpulan satu lagi. Dia bahagianya dia. Waktu mati ni, malaikat pujuk dia. Dan sebagainya. Termasuklah dapat berita gembira tentang syurga. Ada perbezaan kan? Okey. Kemudian kita lanjutkan dengan, ni kita dah nak masuk kepada penutup juga ni. Kita lihat kepada, belum penutup lagi, tapi dah sebenarnya nak pergi penutup lah. Kita tengok pada kumpulan ayat 37 sampai 44. Okey, 37 dan 44 ni, dia masih lagi kepada tujuan surah tadi, tapi kumpulan ayat 37 sampai 44 ni Allah mengulang lagi. Allah membuktikan lagi pada Allah Ta'ala tu berkuasa pada perkara apa. Maksudnya begini, kalau waktu kita tengok macam ni kan, waktu kita tengok dekat kumpulan ayat 13-36 ni, dia lah pergi kepada balasan kan, pada akibat kan. Tapi tak cukup, bukan ending, habis, tak. Allah Ta'ala ulang balik. Tapi bukan ulang benda yang sama. Allah Ta'ala sebut contoh yang lain pula. Dia itu maha agung. Tengok, kita kan, kalau kita boleh tengok, kalau kita tengok filem, tengok cerita kan, waktu orang kata, dia dah mati, dia dah kena azab, maka habislah cerita, betul kan? Tapi Allah Ta'ala maha bijak. Kerana dia nak mengukuhkan lagi, lepas sebut tentang azab, ada orang dapat azab peti, dapat azab diancam dengan peti, ada yang masuk syurga, dia bukan ending kat situ. Allah Ta'ala ni dia tekankan lagi, dia ulang sekali lagi, tapi cara dia mengulang tu bukan ulang benda sama. Tapi Allah mengulang dengan dia membawa contoh lain pula. Jom kita tengok contoh lain. Okey, contoh dia, ni kita tengok contoh dia, Allah bawa contoh tentang tanda, tengoklah, dan sebahagian dari ayat-ayat. Ayat-ayat tu apa? Tanda-tanda Allah berkuasa lah. Pada malam, lailun, pada nahar, ada pada waktu siang, pada waktu matahari, dan juga pada matahari, dan juga pada bulan. Okey, itu contoh dia. Lepas tu, dekat ayat 41 dengan ayat 42, ini Allah bawa contoh pada Allah Ta'ala tu boleh didapati hebatnya Allah, besarnya Allah, agungnya Allah Ta'ala ni pada ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu Allah Ta'ala kata Quran ni dia sangat mulia. Quran ni kata Allah, tidak ada yang dapat orang palsukan Quran ni dari sudut mana-mana pun. Depan ke, belakang ke, tak ada orang boleh buat sama macam Quran. Tak ada orang boleh palsukan Quran. Dan memang terbukti pun sampai sekarang kan. Kalau Bible, kitab-kitab terdahulu kan, semua orang boleh ubah. Nak cari original susah. Tapi kalau Quran tidak. Siapa ubah je, tentu akan ada orang jumpa. Ini surah baru ni. Ni ayat tambahan ni. Semua orang boleh tahu. Ini menunjukkan bahawa, hebatnya ya. Yang bawa turunkan Quran tu, dia jaga yang dia bawa turun tu. Maknanya daripada Quran tu sendiri, sudah dapat membuktikan bahawa kehebatan Allah. Jelas kan? Nampak tak? Bezakan ayat kauniyat dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Okey. Kemudian kita pergi pada penutup yang terakhir bagi surah Fussilat ini. Allah Ta'ala menyebutkan tentang seruan lagi supaya mentauhidkan Allah melalui ayat-ayat kauniyat. Tapi pada ayat 45 sampai 54 ni,
Dekat ayat hujung-hujung ni, Allah banyak lebih menekankan kepada kauniat dia. Kauniat, kita sebut tadi perkataan kauniat kan. Okey, kita tengok. Kita ambil contoh 2 ayat lah penutup dia. Okey, kita tengok dekat ayat nombor 53 dengan ayat nombor 54. Tengok ayat 53 dengan ayat nombor 54. Allah sebut pada ayat 53 apa? Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Pada penutup ni surah, tengok ya, penutup surah Fussilat, Allah Ta'ala kukuhkan tujuan surah Fussilat tadi, Allah kukuhkan dia supaya ending tadi tu biar masuk betul-betul. Jangan, biar ujungnya Allah Ta'ala sebut, kami akan perlihatkan kepada mereka ayat-ayat, iaitu tanda-tanda kekuasaan kami. Ada dekat merata-rata tempat. Afaq ni macam ufuk lah. Ada pada sekeliling Allah Ta'ala. Kami akan tunjukkan pada mereka, kata Allah, ayat-ayat, iaitu tanda-tanda kami berkuasa yang ada di mana-mana, di ufuk. Afaq tu ufuk lah, di mana-mana. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? Kami akan tunjukkan kepada mereka ayat-ayat, iaitu tanda-tanda. Kami ni berkuasa, kata Allah, yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, jelas pun pada kita. Kita pun tahu kan, siapa yang cipta tangan ni? Siapa yang ciptakan hidung ni? Siapa yang ni kan? Macam kita kan, kenapa kita perlu tidur? Kalau kita tak tidur tak boleh ke? Tak boleh, tak ada tenaga. Macam mana kita boleh dapat tenaga kita tidur? Kan? Jadi kita nampak. Jadi Allah tak. Jadi daripada penutup penghujung surah Fussilat ni, Allah Ta'ala menyebut tentang tujuan surah yang telah pun kita belajar tadi. Lepas tu Allah pesan buat kali terakhir. Kalau mereka ragu-ragu lagi, okey, Allah Ta'ala sebut tentang, ingatlah, sesungguhnya mereka sentiasa berada dalam keraguan tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Maknanya Allah bagi tahu apa? Masih ada lagi yang nak ragu tentang pertemuan dengan Tuhan mereka. Pertemuan dengan Tuhan mereka tu maksudnya apa? Bertemu dengan pencipta di hari akhirat nanti. Okay, itu adalah penutup bagi surah Fussilat. Maka tamatlah juzuk yang ke-24. Jadi moga-moga kita semua dapat banyak manfaat dekat juzuk 24 ni. Dekat kita belajar juzuk 24 tadi dekat surah Zumar, semoga kita nanti dapat masuk syurga ramai-ramai, ikut kumpulan, masuk pula para malaikat mengalu-alukan kedatangan kita, pintu syurga telah dibuka. Malaikat bagi salam. Lepas tu malaikat kata apa? Oh, tahniah, beruntung kamu semua. Itu kita dah belajar dekat perbezaan dekat surah Al-Zumar. Lepas tu kita baca pula pada surah Ghafir. Kita ni manusia yang lemah. Para rasul saja yang maksum, yang mereka terpelihara daripada salah silap. Maka kita memohon keampunan Allah, kita bertaubat kepada Allah. Apa saja dosa yang kita buat, kita bertaubat pada Allah. Kalau kita tak bertaubat pada Allah, kita tak minta ampun pada Allah, maka kita akan berhadapan dengan azab Allah yang sangat dahsyat. Lepas tu waktu kita baca dekat surah Fussilat, kita nak mantapkan lagi iman kita nak rasa kita dekat dengan Allah, kita nak rasa Allah Ta'ala tu ada dengan kita, ke mana saja kita pergi, kita nak rasa Allah Ta'ala tu sentiasa melihat kita dan sebagainya, maka kita gunakanlah panca indera kita ini dengan kita melihat alam sekeliling. Contohnya kita melihat langit dekat luar. Tengok langit. Hebatkah langit, besarkah langit ni? Lepas tu kalau kita buat contoh tadi, kita tengok waktu malam kan. Tiba-tiba dah malam, gelap je kan. Macam mana bumi terang, tiba-tiba jadi gelap. Semua gelap. Macam mana Allah buat kan? Jadi benda-benda perkara macam tu, perkara yang Allah nak kita ambil pelajaran daripada surah Fussilat. InsyaAllah pada juzuk yang ke-25 kita akan belajar pula tentang
surah Asy-Syura, lepas tu surah Az-Zukhruf. Lepas tu kita akan masuk ada sedikit ada maklumat pada surah Al-Jathiyah. Kita akan habiskan surah Jathiyah. Lepas tu habislah. Dia juzuk 25 insya-Allah. Al-Aqaf, Zuhruf dan juga surah Syura. Insya-Allah kita jumpa pada sesi yang berikutnya insya-Allah, pada malam yang berikutnya pada juzuk yang ke-25. Semoga kita semua termasuk dalam kumpulan yang Allah Ta'ala campakkan rahmat, Allah Ta'ala hidupkan hati kita, Allah bagi kita iman, Allah bagi kita minat, cinta kita untuk kita memahami, mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, dengan kita berusaha sedaya yang mungkin untuk memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada sebarang persoalan nak tanya, saya minta tuan-tuan boleh tanya dekat Telegram, Q&A, ada telah dimasukkan tentang Telegram. Okay, nanti tuan-tuan boleh masuk link kat situ, tuan-tuan tanya soalan kat situ, insya-Allah. Nanti saya akan jawab. InsyaAllah, nanti saya akan jawab soalan. Sebab dekat chat ni pun tak ada soalan. Mohon maaf ya atas kelemahan kekurangan. Sampaikan maklumat ni kepada rakan-rakan kita yang lain. Ya, tanya kat kawan-kawan kita dah juzuk berapa dah baca. Nak masuk juzuk 24. Jadi kita bagi tahu kat dia. Juzuk 24 ni tujuan surah dia begini dan begini. Semoga dia rasa minat. Ya ke? Jadi ajaklah rakan-rakan kita di luar sana untuk ikuti kelas kita setiap malam. Sebab kita nak belajar semula sinopsis ni, kita tak tahu lagi bagaimana. Sebab Ramadan akan datang, kita akan buat modul yang baru. InsyaAllah, doakan. Setiap tahun kita sambut Ramadan, kita akan tambah ilmu kita untuk faham Quran, faham lagi Quran. Moga-moga hidup kita ini sentiasa di bawah naungan Al-Quranul Karim fi dhilalil Quran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.